Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni adalah 30 hari bulan, iaitu hari Khamis. So firstly ialah hari last day untuk monthly, iaitu bulan 6. So apun dah berapa bulan kita berada dalam bearish market sejak aku kata bulan 12, bulan 12, bulan 1, bulan 12 sampailah bulan 6. So 6 tambah 1 dah 7 bulan kita dalam bear market. So apapun dalam bear market kita akan expectationkan selama 3 tahun, iaitu permulaan tahun 22, 23 dan 24. Dan yang penting anda perlu tahu tahun 22 adalah supposedly kita akan jumpa bottom, kemudian 23, 24 mostly kita akan sideways. So itulah sedikit analisis untuk 4 year circle. So apapun hari ni kita akan tengokkan kita akan tengok chart monthly, channel chart monthly dan chart weekly. Chart weekly kita akan tengok adalah hari 4 bulan nanti, iaitu hari Isnin. Apa nak tengok perkara market, adakah dah kita punya confirmation bagi atau tidak confirmation. Terkini weekly kita dapat confirmation, barulah kita akan drop semalam macam tu cakap semalam, iaitu di live, iaitu expectation kan dalam 14k. So hari ni kita akan tengok short term movement dan juga expectation untuk at least daily punya movement untuk pergerakan Bitcoin. So tanpa bermasa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Rabu semalam. So apapun hari ni baru pukul 6.50. So kita ada masa dalam 1 jam 10 minit lagi untuk daily candle hari Rabu close. So sekarang kita tengok total market dulu. Total market currently berada di 900 balik, ikutkan malam tadi kita berada di 898. So sikit aja perbezaan. So dan volume 62 still lagi, BTC 42. So apapun kalau ikutkan semalam, kita tengok cara summary pergerakan, iaitu pergerakan untuk dalam tempoh 24 hours. Kita tengok total market dropping 1.37%, kemudian volume sedikit meningkat 10.61, kemudian BTC juga sedikit meningkat, BTC dominan meningkat 0.3. So apa tengok harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 21.6, ikutkan malam tadi Bitcoin dah drop hampir 4%, 5%. Apa pun cakap semalam masa live cakap, yes kita dah drop, kita akan ada portable untuk short term bound. Tu kita dah ada sikit short term bound dan kita dah sampai pun, ikutkan ni Zul ada draw resistance malam. Nanti Zul akan tengokkan balik, Zul akan guidekan anda ke manakah arah pergerakan untuk short term dan long term. So semalam kita drop betul-betul dalam 20k, now dah regain balik almost $200. So kenapa berhenti $200? Macam juga semalam kita ada first minor kita punya resistance. Kalau berjaya resistance tu, kita akan boleh pergi further sikit atas. Apapun sekiranya kita berlaku rejection di first board resistance ni, meaning kita akan target kita untuk hari ni ada possible untuk sampai ke 19k. Nanti tu akan tunjukkan kenapa. So Ethereum 3.85 still lagi dropping. Untuk lain-lain coin BNB, ASRP, so ikutkan pagi ni sedikit lega sebab apa tengok Dogecoin naik sampai hampir 6%. And then kita tengok 6% malam drop banyak juga. So mostly kali ikutkan malam tadi secara live, kita tengok mostly semua coin sedang drop 8 ke 9%. Sebab apa malam tadi kita tengok Bitcoin drop hampir 5%, 4%, iaitu pada 20k. So dah berlaku sikit rebound normal macam tu terangkan untuk short term. So let's go kita pergi ke kata chart kita, iaitu Bitcoin USDT. So first kali kita akan tengok di 15 minit malam. Kenapa juga kita akan ada expectkan berlaku sedikit kenaikan. So yang ni ada sharekan semalam, yes kita dah drop semalam dan berlaku ni 19, ikutkan semalam kita drop 19.8. So harga paling low semalam 19.86 dan kita rebound sedikit ke atas. So normal jika adakan expected rebound. So ini kita dah sampai gini dan tu ada draw semalam, tu ada draw minor resistance yang pertama yang ini. So minit untuk semalam dah regain balik, kemudian fail untuk bertahan. So ini apa yang berlaku, kita akan expect kita boleh draw kita punya support. So kita nak tengok support ini bertahan atau tidak. Untuk kita tengok sekiranya untuk mengatakan untuk hari ini short term 15 minit kita boleh consider untuk pergerakan hari inilah 15 minit. Kita akan tengok ada support ni. So support ni kita tengok macam mana. Sekiranya support ni tak bertahan, meaning next target kita adalah 1.6 adalah 19.5k USD dollar. So ini kita akan price jatuh di bawah 19.6. So 19.6 adalah currently kita major support, yang mana kita nak confirmation di weekly. Kita tak nak, kita kalau ikut Zul nak buy di low lagi. So buy low Zul nak, iaitu Zul nak aku kata candle ini
candle ini close below line kuning ni. Sekiranya candle ini close below line kuning ni, meaning kita akan next target adalah di kawasan 14k. 17k kita akan ada sedikit reaction, kemudian mungkin ada sideways, bounce sikit, kemudian mainly target adalah di kawasan 14k. So itulah untuk short term dan long term yang perlu anda tahu untuk Bitcoin dan apa data-data yang penting perlu anda monitor. So untuk di 4 hours kita ada still lagi support dan resistance. Major kita support resistance yang ni kita akan buatkan balik. So ini adalah kita punya current water resistance di 4 hour dan current support di 4 hours. So ini secara 4 hours ataupun tengok mungkin weekly, 4 hours ni kita boleh consider dalam one day ataupun weekly, kita akan nampak price tu akan potential untuk bound di kawasan ini. Antara short term tadi 15 minit kita monitor lah, ada monitor tadi expected boleh drop pun sampai 19.5 tu betul-betul dalam kita punya box ini. So ini ada potential bila sampai ni ada rebound balik. So siapa nak scalping, inilah point penting untuk anda sell, untuk anda buy untuk short term. So itulah untuk kalau anda nak scalping lah. Kalau nak scalping, kalau consider itulah kawasan yang anda perlu tahu sekarang ni, mana support, mana resistance yang anda perlu tahu untuk buy dan sell. So itulah untuk short term dan long term untuk Bitcoin. So apapun don't more expectation kan dia akan drop lagi. Untuk apa pun kita tengok, nak tengok confirmation weekly dulu, iaitu drop atau tidak, close atau tidak body below 19.6 ni. Kalau close barulah kita akan expected more di bawah dan be ready untuk buy di 17k dan juga 14k. So itu di Bitcoin. So kali kita tengok apa lagi aku kata di ruangan komen. Sekejap tu nak tengok pergi ke ruangan komen sebelum tu pergi analisis lagi di aku kata Bitcoin ni. Kita tengok di ruangan komen kat semalam ada tanya tak beli mati ke? Waktu kelam Zul dah beli mati, Zul dah ada mati 200 coin. Currently Zul tunggu lagi untuk mati. At least mereka Zul ada tunggu sikit. Sebab apa Bitcoin tak belum sampai lagi. Nak tengok keadaan Bitcoin dulu. Kalau Bitcoin boleh push sampai 14k, 10k, meaning kat mati itu kita akan ada potential untuk buy kuasa 5 sen. So 5 sen untuk mati memang Zul akan grab terus lah. Untuk mungkin Zul yang Zul target lah, Zul target untuk dapat 5,000 coin ataupun 10,000 coin. So meaning more than 1,000 coin. So 5k on in, betul 5k kalau Bitcoin memang kita akan masuk lah. Kemudian lagi apa lagi, nanti kita tengokkan lagi review Bitcoin Cash. Ok, Bitcoin Cash dan Matic. So let's go, kita pergi ke Matic dan Bitcoin Cash sekejap. So Matic currently price berada di mana? So untuk di 4 hours ada support dan resistance ni. So ini adalah kata resistance dan ini adalah support. Kali Zoom monitor ini untuk the 4 hours, sebenarnya kita akan expectation price akan bermain dalam kawasan ni. Break salah satu box atas atau bawah ataupun atas, support ataupun resistance, kita akan mau push price ke bawah, akan move push ke atas, kena break purple. So meaning sekiranya Bitcoin drop, kita ada confirmation untuk ke 14k iaitu dengan weekly kita, meaning kita akan nampak mati akan drop juga. Drop yang untuk yang ini, untuk resistance ni, untuk support ni, swing high to swing low kita akan drop 1.6 kita akan jatuh ke 15 sen. So 15 sen berapa persen? 15 sen consider dah 95%. So macam cakap di dalam bearish market, altcoin ini kita boleh target antara 95% ke 98%. Kalau anda tak percaya, anda letaklah tarik daripada all time high dia 95% dan 88%. Di 95% tu anda letak satu line, di 98 juga anda letak satu line macam tu ni. So ini anda dicek balik, anda check di belakang, kita akan nampak ada aku kata dia akan berada betul-betul di kawasan support dan resistance. Itulah aku kata kenapa 98 dan 95% untuk altcoin adalah good position untuk consider anda buy. 95 dan 98. So apapun bergantung kepada Bitcoin. Tunggukan, harapkan untuk Bitcoin kalau jatuh 10k, mungkin kita akan nampak high possibility kita akan nampak mati di dalam kawasan 4 sen. So 4 sen tu memang Zul akan grab buy lah sebanyak boleh, lebih daripada 1000 target. Sebab apa mati ni Zul target untuk dapat 1000 coin aja. Tapi kalau jatuh 98% ni ke 4 sen, Zul akan grabkan at least minimum 5k, minimum 5000 coin, maksimum Zul target untuk 10,000 coin untuk mati untuk long term next punya bulan. So itulah untuk mati. So BCH, Bitcoin Cash dia beli tadi 250 kan, kat manakah consider free fall. So untuk Bitcoin Cash ni, Bitcoin Cash mereka consider maknanya dah pun berada dalam free fall. Sebab apa? Free fall dia dah drop below harga yang paling lower sebelum ni, iaitu $136. So ini consider dah free fall pun currently, dan tu ada target juga minus 95. Kenapa 95 ni? So akan pergi balik nanti 95 disebabkan apa? So ada monitor mungkin di 4 hours. Okay, di 4 hours ni Zul ada monitor untuk support dan resistance. So box resistance dan box support. So currently kita dah breakout box support ni. Dah breakout ni nak pergi mana? Ialah 1.6 ataupun at least 1.2 kita tengok. So 1.2 kita dah sampai pun.
So normally kalau dalam bearish break kita punya pattern break, kita punya Fibonacci support, mainly kita akan target 1.2 dan 1.6 saja, tak lebih daripada itu. Mostly kadang sampai 1.2 dia rebound balik. Tengoklah macam mana. Currently kita tengok expected ada 1.6 berada 95, 1.2 111. So ni kita currently kita akan tengok dia punya current resistance, iaitu yang ni. Kita akan expected dia akan return ni. Kalau berjaya balik regain, good untuk akan terkembali balik naik atas untuk short term. Kalau gagal, kemudian katanya breakout, retest dan drop lagi ke target kita 95. So minit untuk yang ni kita boleh monitor untuk short term 15 minit untuk di Bitcoin Cash ni, kat manakah dia punya current resistance. So current resistance kalau kita draw ni pada high ni, swing high ni dan swing low ni, ini adalah current resistance. Untuk dia kembali balik aku kata naik atas, at least first step dia perlu breakout kita punya board resistance ni, iaitu board resistance ni kalau ikutkan kita berada dalam 108. So, ini kita akan kawasan ni. So, sekiranya dia gagal, ini kita akan tengok lagi untuk another short term support, swing high, swing low to swing high. Inilah current support. So, ini untuk 15 minit kita boleh monitor ni untuk pergerakan. Untuk 15 minit lah dalam hari ni lah. Break ini 1.6, sama juga 1.6 kita berada di 97, sama juga yang besar tadi 95. So legit kita mengatakan sekiranya kita lost position ini kita akan nampak price tu akan drop dalam $95. Tu apapun untuk Bitcoin Cash ni dah consider free fall. Sebab apa free fall? Dah drop below. So kita tak tahu macam mana aku kata keadaan Bitcoin Cash ni. Betul lah, dari dulu lagi Zul tak sarankan untuk anda beli Bitcoin Cash ni. Bitcoin Cash ni adalah hanya sekadar untuk kata aku kata nak lawan Bitcoin lah. Bukan nak lawan Bitcoin, dia cuba untuk menjadikan Bitcoin yang lebih transaction laju. Itulah aku kata proof of work, proof of stake. So itulah Bitcoin proof of work. Kalau ikut Bitcoin Cash pun proof of work juga. Cuma dia ada aku kata transaksi yang laju pun, tapi tak diterima ramai lah. Sebab apa? Kita ada Bitcoin, buat apa nak ambil Bitcoin Cash tu. Itulah aku kata main. Orang kata ibarat dah ada gold, kenapa nak ambil gangsa? Dah ada gold, kenapa nak ambil perak? Macam itulah orang kata istilah, aku kata metafora yang anda boleh bagikan secara mudah untuk anda. So Bitcoin Cash kalau anda dah buy, consider hopefully anda invest duit yang anda expectation boleh loss, tapi pun tengoklah macam mana. Hopefully dia ada boleh rebound balik. Sekiranya rebound, good untuk anda aku kata regain balik profit. Kalau anda loss, and hopefully anda invest duit yang anda expectation boleh loss. Itulah di Bitcoin Cash. So next kita akan pergi sikit di Ethereum. So Ethereum sebab apa tu nampak untuk Bitcoin ada potential untuk jatuh ke 14k. Di Ethereum nak jatuh sampai mana? So banyak juga dia punya line ni. So line yang penting ni akan tu yang ni kita akan delete dulu. So untuk di Ethereum, so itu baru je tu clear tu punya chart ni. So yang ni kali kita draw pun still lagi kota in play. So cakaplah kalau kita berada di zon penentuan untuk di Ethereum. Kalau break yang ni meaning 1.6 itu berada di 96. So yang mana nanti tu akan draw balik. Ini kota lebih yang kecil lah. Ini 4 hours. 4 hours yang ni swing low, swing high ni kita ada ni. Breakout ni lah 1.6. 1.6 kita berada 903. 903 betul-betul dengan kita punya lower low. So inilah boleh price kita boleh nak kata monitor. Kali yang ni kita delete aja. Kita tak nak monitor banyak. Kita monitor cukup untuk data ni. Di mana falling wedge ni dah pun complete punya. Falling wedge, rising wedge ni dah pun complete price target. So kita delete aja, tak perlu monitor. Currently kita monitor untuk pergerakan ni aja. Ke manakah arah pergerakan nanti lagi untuk Ethereum. So currently untuk Ethereum kita ada major resistance box yang ini dan major support kita di bawah ini. Sekiranya break salah satu antara dua ni, kita akan push price ke atas dan push price ke bawah. Untuk lebih short term, sebab apa kita ada low ini, kita tengok adakah price tu boleh sampai di kawasan ni ataupun rebound balik. So ini kita boleh monitor ni swing low to swing high ni support tu currently holding. So untuk dia lagi another orang kata ni mungkin lah kita monitor di 15 minit. Kita tengok 15 minit sikit. So 15 minit kita tengok ni. So sekiranya kita lost position ni 1.6 kita berada di 910 tu align dengan kita punya di Bitcoin ni. Kalau Bitcoin drop lagi kita expect boleh dalam 19.5k. 9.5k kita akan nampak Ethereum akan jatuh balik ke lower dia, iaitu dalam 910. Yang penting sekiranya weekly close below 917 dan di Bitcoin 19.6k drop below weekly, meaning kita akan untuk di Bitcoin ada almost 17-14k. Untuk Ethereum net support adalah berada di 830. So whatever below ni, below 1k ni dah memang boleh buy lah. Even tu cakap pun di kawasan 1k Ethereum ni dah boleh start DCA untuk long term.
So bulan 6 mungkin anda dah beli 1000 coin, mungkin 1000 coin. Mungkin anda dah invest sikit di Bitcoin dan Ethereum untuk dalam bulan 6. So holding saja, nanti bulan 7 tunggu net data. Bila nak buy bulan 7 tu, kita tunggu CPI new iaitu 25-26. Masa tu kita akan buy DCA untuk bulan 7 pula. Adakah price tu akan drop? Mostly kita akan tengok expectation price akan drop. Sebab apa? CPI getting worse, data worse, kemudian interest rate akan dinaikkan sebab inflation naik. So meaning kita akan nampak price akan lagi drop untuk Bitcoin, Ethereum dan semua aset-aset yang lain, kecuali dolar lah. Dolar sikit mengukuh sebab apa? Dia tak print duit, dia hanya gain money melalui interest. So meaning kita akan tengok dolar akan sedikit mengukuh. So itulah pergerakan Bitcoin, Ethereum, ETH dan Matic. So lain coin nanti dia akan tengok rekomen adakah yang kata yang terlepas tak? Okay, BCH dah, okey, tak ada yang kata tu termiss untuk di kata komen. So di Ethereum nanti kita tengok fear index kita berada di mana? Fear index kita berada di kawasan Ethereum fear iaitu di 13. So kita berada di 13, sedikit meningkat. Apapun kita tengok untuk semalam dah drop banyak. Semalam dah drop. So ini dalam masa 55 minit lagi. So expectkan kita akan kembali balik Ethereum fear. Sebab apa? Semalam kita drop hampir 19.8. Hanya macam lah ada short term saja, regain 2.1. So apapun 2.1 tu expectation kan untuk hari ni Bitcoin akan terus drop. Kita tengok macam mana currently. Sebab apa? Sebab apa tu akan expectkan dia drop? Sebab apa kita dah fail untuk break atas ni dan kita dah drop pun bawah ni. So drop bawah ni untuk kan, yang ni tu ada monitor ni, swing low ini. To swing low untuk 15 minit, swing low to swing high kita akan monitor untuk yang ni dan akan update kan nanti di Discord channel. Sekiranya breakout ni kita akan nampak price itu jatuh ke dalam 19.4 below 19.6. So tengoklah kalau dia stay lagi untuk hari lahir Khamis, hari Jumaat, kita ada masa 4 hari lagi. Hari ni ada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, tu Isnin yang penting kita tengok adakah price itu hanya drop kemudian bounce balik. Tengok weekly macam mana. Sekiranya weekly close 19 minit itulah confirmation yang tunggu-tunggukan untuk hari ni untuk kita standby buy di kawasan 17k dan juga 14k di Bitcoin. Ethereum almost dalam 830 dan mostly kita melampak dalam almost 600 ataupun hampir 500 untuk Ethereum. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi anda di next review secara harian iaitu waktu pagi dan juga malam Isnin sampai Jumaat dia akan buat live pukul 10 malam ke 11 malam dan anda boleh tanyalah sebarang soalan dan kita akan buat sikit analisis untuk short term dan long term di live punya review. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi. Hit button notification untuk dapatkan notif aku kata live stream bila tu live. So guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.